Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima, tadhakura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah, wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair, ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zainna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 118, orang yang berhaji wajib tahu selok-beloknya. Ketika hendak pergi haji, hendaklah anda mempelajari wajib-wajib haji itu, dan begitu pula dengan sunat-sunatnya dan zikir-zikirnya. Juga mempelajari dalil-dalil kiblat, keringanan-keringanan pelayaran dan adab-adabnya, dan apa yang dibaca dari zikir-zikirnya. Dan jangan sampai niatmu ke haji itu bercampur aduk dengan niat hendak berniaga. Bahkan jangan sampai anda membawa dari mata benda dunia, melainkan apa yang sudah anda niatkan untuk dibahagi-bahagikan di masa pelayaranmu. Tetapi jika semua itu sudah mesti tidak boleh tidak, maka tinggalkan apa sahaja yang bakal mengacau dirimu dari menunaikan manasik, iaitu tuntutan haji sesuai dengan yang ditetapkan, tanpa berpaling daripadanya, serta meninggikan syiar-syiar Allah sepenuhnya mengikut yang dituntut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah hadirkan kita dalam majlis yang penuh dengan keberkatan di bulan dalam saki-baki daripada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fima baqi min Sya'ban. Moga ya Allah berkatilah kami di penghujung ataupun saki-baki daripada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan dalam keadaan keafiatan yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita tentang perlu untuk mengetahui daripada adab-adab dan mempelajari daripada perkara-perkara yang terkait dengan haji, daripada kita mula keluar daripada rumah sehinggalah kita kembali ke rumah kita. Maka perlu kita pelajari ataupun kita sebutkan pada pengajian yang lalu, kalau kita mengamati ataupun kita menghayati daripada ibadat-ibadat haji ataupun segala amalan-amalan haji, maka ianya akan melupakan kita tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Dalam erti kata, yakni kalau kita menghayati perjalanan menuju ke haji, merasakan ianya merupakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan perkara-perkara tersebut dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan mata dan telinga dan seluruh tubuh badan, diberikan kita harta sehingga kita mampu untuk menunaikan haji dan sebagainya. Maka apabila kita menyibukkan fikiran kita memikirkan perkara-perkara tersebut di antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka perkara-perkara tersebut akan menyibukkan kita daripada memikirkan keadaan yang sedang kita hadapi, tentang ramainya orang, tentang kesusahan terkadang berada di padang Arafah dan sebagainya, kepanasan berada di kota Makkah dan sebagainya. Maka penghayatan ataupun mengetahui apa yang sedang kita lakukan, hikmah ibadah itu disyariatkan, dan juga memahami daripada zikir-zikir yang kita baca sewaktu melakukan amalan-amalan tersebut, akan melupakan kita tentang bahkan akan merasakan setiap apa yang berlaku setiap saat daripada perjalanan haji kita itu menjadi satu kenikmatan dan keseronokan. Bagaimana tidak, kerana kita menjadi daripada tetamu agung, tetamu mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya memang menunaikan haji itu bukan satu perkara yang mudah. Nabi SAW
menyebutkan dalam hadis al-hajju ash'ath aghbar. Haji itu ataupun orang yang melakukan haji itu kebiasaannya rambutnya tidak terurus. Kerana apa tak terurus? Kerana bila kita berada dalam ihram, antara pantang larang ihram adalah tidak digalakkan untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan rambut kita gugur. Maka bila dalam ihram kita tak digalakkan sikat rambut. Bila gugur rambut nanti kena bayar dam. Dan kalau digalakkan untuk kita tidak mandi juga, kerana kalau mandi takut-takut rambut juga akan gugur. Jadi kita punya rambut kusut masai. Kemudian pula dengan peluh dan sebagainya, badan kita pula jadi berdebu. Rambut kita pun bila tak mandi jadi berdebu, yakni berminyak dan senang kena debu dan sebagainya. Maka menjadikan kita ataupun orang yang menunaikan haji itu dalam keadaan ash'ath aghbar, iaitu tidak terurus dan juga berdebu. Ala kulli hal, akan tetapi itu merupakan itu lebih dekat, lebih mirip untuk merasakan penghambaan, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi alhamdulillah sekarang ni Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun kita orang-orang yang menunaikan haji sekarang ni diberikan banyak daripada kemudahan. Alhamdulillah, rasanya dalam kemah di Mina dan sebagainya ada aircon, ada tilam, air sejuk, air panas, semua ada, semuanya berdekatan, yang mana kalau nak dibandingkan dengan orang di zaman dahulu, lebih banyak kesusahan yang mereka alami sewaktu menunaikan haji. La ilaha illallah. Naam. Jadi kita sebutkan bahawa apabila kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, maka itu merupakan sewaktu kita menyebutkan labbaik itu, kita merasakan bahawa kita sedang menyahut ataupun menjawab daripada panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahawa ada juga orang-orang yang apabila menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, dikatakan kepada mereka la labbaika wa la sa'daik, iaitu panggilan kamu itu tidak diterima dan perjalanan kamu itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan kamu tidak diterima dan kedatangan kamu itu tidak disambut. Kenapa? Jadi tetamu Allah tetapi ditolak. Ingin menjadi tetamu Allah tapi ditolak. Kenapa hajinya ditolak? Kerana apa seruannya itu ditolak? Kerana niatnya tak betul. Niatnya pergi haji bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui akan niat hamba-hambanya, apa yang terkandung dalam isi dalam hati sanubari hambanya. Kemudian niat tak betul juga hasil ataupun duit yang diguna pakai untuk menunaikan haji juga duit yang tak betul. Waliyadzubillah, terkadang dia pergi haji, terkadang dia menghantar juga orang lain pergi menunaikan haji, akan tetapi dengan duit yang haram, dengan duit yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan duit yang terkait dengan riba, dengan duit yang terkait dengan rashwah, dengan duit yang terkait kerana mendapat duit itu kerana menipu orang lain dan sebagainya. Waliyadzubillah, maka bagaimana mungkin amal ibadah yang suci itu diterima melalui duit-duit yang kotor. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Bahkan zaman sekarang ni orang memikirkan bahawa nak mendapat pengampunan daripada Allah ni senang. Terkadang orang memikirkan untuk mendapat pengampunan daripada Allah tu satu perkara yang easy, ni boleh dibayar dengan duit, iaitu bila rasa dosa dah banyak, khalas pergi haji, ambil package, pergi haji, kemudian dianggap segala dosanya ataupun pergi haji itu bertaubat dan sehingga dosanya itu diampunkan, kemudian balik boleh sambung buat dosa balik. Waliyazbillah, iaitu bila dosa dah terlampau banyak, pergi haji dia rasa dosanya diampunkan dengan pergi haji, kemudian tanpa ada kesungguhan untuk meninggalkan dosa-dosanya, tanpa ada niat untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah lalu, kemudian balik sambung balik buat dosa. Waliyazbillah tabaraka ta'ala. Akan tetapi orang yang pergi haji kemudian berniat bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa, kemudian bila balik tergelincir, itu lain cerita. Tapi ni memang dia punya niat pergi haji tu untuk nak kurangkan dosa, tapi balik memang dia nak continue. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. La ilaha illallah. Naam.
Maka perlu untuk kita merasakan bahawa setiap kalau kehidupan kita ini dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi orang yang pergi menunaikan haji menjadi tetamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat daripada perjalanannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipantau. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, maksudnya, mafhumnya kurang lebih, yakni di akhir zaman nanti orang pergi haji dengan berbagai-bagai niat, dengan berbagai-bagai maksud. Ada yang pergi haji untuk berniaga. Masa tu orang ramai, jadi bila berniaga pada musim haji mendatangkan keuntungan yang besar. Ada orang pergi haji untuk nak minta kepada orang lain. Hati mereka lembut, berada di tanah haram, kota Makkah, kota Madinah, bila minta orang bagi banyak. Ada juga orang pergi haji zaman sekarang ni untuk nak dapatkan kemasyhuran. Lepas tu dia post gambar dekat Instagram, dekat Facebook dan sebagainya, supaya apa? Supaya dia ada title haji, ataupun dipanggil oleh orang lain haji, ataupun diberikan penghormatan sebab dia dah pergi haji dan sebagainya. Itu sahaja kehendak dia. Bila ada haji tu, orang respect, la ilaha illallah, tapi niatnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang pergi haji saja nak jalan holiday, tengok tempat. Mekah macam ni, Madinah macam ni, seperti mana dia pergi tempat lain. Dia bukan merasakan keagungan tempat tersebut, akan tetapi hanya sekadar fudul, nak mengetahui apa yang ada di kota Makkah dan kota Madinah. Walhasil, orang-orang yang niatnya itu tidak lurus, tidak benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu menunaikan haji dan umrah, wal'iyadzubillah, takut-takut haji dan umrahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya mendapat gambaran haji dan gambaran umrah, dalam erti kata menunaikan amalan-amalan fizikal, tapi dalamannya kosong. Dalamannya kosong. Seperti orang yang solat, akan tetapi niat solatnya itu kerana ingin menunjuk-nunjuk, maka seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berpuasa tapi tak dapat daripada puasanya lapar dan dahaga. Begitu juga setiap ibadah itu, yang lebih pentingnya dalamannya. Walaupun luarannya itu penting, perlu dilakukan dengan apa yang diajarkan oleh syarak, rukunnya, wajib-wajibnya, sunat-sunatnya dan sebagainya, seperti mana ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang lebih pentingnya dalamannya itu, niatnya. Niatnya itu penting, sebab tu perlu diingatkan kita sebelum melakukan amalan. Sewaktu kita melakukan amalan juga, pastikan jangan along the way, pertengahan jalan, tengah lakukan amalan, kemudian dibisik oleh syaitan, orang tu tengah tengok kamu lakukan, macam ni kamu lakukan, kalau macam ni orang lain akan lebih menghormati kamu dan sebagainya. Maka perkara-perkara tersebut perlu untuk diberikan perhatian, agar supaya perkara-perkara tersebut tidak akan mengurangkan daripada pahala kita, ataupun lebih teruk daripada itu, ditolak. Amalannya zahirnya ada, tapi pahalanya tidak ada, wal'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Imam Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih mengingatkan tentang adab-adab safar dan haji. Ini perlu untuk kita mengetahui tentang masuk waktu solat, terutamanya zaman dahulu yang mana tak ada jam dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita dah ada jam, kita dah ada kompas, senang untuk nak mengetahui arah kiblat, senang untuk nak mengetahui bila masuk waktu. Kemudian seperti yang diingatkan, perkara yang paling penting sekali adalah sumber rezeki yang halal untuk menunaikan haji. Begitu juga antara adab yang paling penting untuk berpuasa adalah berbuka puasa dengan sumber yang halal. Dan kemudian kita perlu untuk belajar adab keluar daripada rumah, apa doa yang perlu untuk kita baca keluar rumah, apa yang doa-doa yang perlu dibaca sewaktu nak pergi haji, dalam perjalanan. Kalau kita perjalanan ke kota Makkah, perjalanan ke kota Madinah, apa yang perlu dibaca dan sebagainya. Dan kalau boleh kita baca in advance, kita buat revision sebelum pergi tu, kita dah semak ataupun selak buku-buku doa yang diberikan, agar supaya kita bila baca, kita tahu apa yang dimaksudkan dengan doa-doa tersebut, yang mana ianya akan mendatangkan penghayatan yang lebih sewaktu membaca doa tersebut. Dan
antara perkara yang penting juga adalah untuk memahami ataupun mengetahui cara-cara untuk menunaikan haji dan umrah. Belajar cara nak tunaikan haji, belajar cara nak tunaikan umrah. Jangan sampai kita hanya depend kepada ustaz ataupun kepada mutawif yang bawa kita. Naam, memang tugas mereka untuk membimbing. Naam, akan tetapi kalau kita belajar in advance, kita bila dia cakap, kita dah tahu. Ianya akan memberikan kita kefahaman yang lebih mendalam apabila mereka explain. Tapi kalau kita hanya depend kat diorang, kadang-kadang dia explain, kita tak faham, kita lost. Tapi bila kita dah belajar dahulu, insya-Allah akan memudahkan kita untuk memahami daripada apa yang mereka sampaikan di sana, dan lebih kita dapat menghayati daripada ibadah kita di sana. La ilaha illallah. Dan sewaktu perjalanan ke sana, sibukkan hati kita ini bagaimana nak hubungkan hati kita ini kepada Allah dan kepada Rasul. Jangan sampai perjalanan ataupun apa-apa yang berada sewaktu kita nak sampai ke kota Makkah atau kota Madinah, iaitu dekat airportnya dan sebagainya, ataupun perjalanan sibuk nak tengok tempat, tengok kecantikan tempat dan sebagainya, sehingga kita lupa matlamat utama kita ni adalah untuk menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala dan untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan jangan pula sampai sana kita punya tujuan utama untuk nak shopping. Sampai sana kita dah plan dah, okey, aku sebab sebelum ni dah pernah pergi umrah, jadi bila pergi haji tu dah tahu dah nak pergi Sofwah Tower dan sebagainya, nak pergi makan kat sini, nak pergi beli jubah dekat sini, nak beli untuk tu, semua kita dah plan. Kita pergi sana untuk ibadah. Ba'din bila dah selesai apa yang kita perlu lakukan daripada ibadah haji dan sebagainya, bila berbaki masa, baru kita gunakan untuk nak beli barang. Akan tetapi bukan tujuan utama kita ke sana untuk belikan barang kepada orang lain, kerana tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini, jangan lupa ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa pula untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana menziarahi beliau alaihi salatu wasallam sesudah wafatnya sama seperti menziarahinya pada masa hidupnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hidup di dalam kuburannya, begitu pula dengan sekalian para nabi. Adalah dikira kurang sopan bila anda berhaji ke rumah Allah, yakni Kaabah, lalu anda meninggalkan ziarah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tanpa ada uzur yang munasabah. Ketahuilah jika anda datang dengan bertatih di atas kepalamu dari rantauan negara-negara Islam untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya anda masih belum dapat mensyukuri nikmat hidayah yang disampaikan Allah ke atasmu menerusi tangannya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahawa selepas kita menunaikan ibadah haji, jangan lupa menziarahi orang yang mana kalau bukan kerana orang ini, haji tak ada. Kalau bukan kerana orang ini, umrah pun tak ada. Kalau bukan kerana orang ini, kita tak tahu bagaimana nak menghormati perkara-perkara yang agung di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, seperti Kaabah, seperti Al-Quran dan sebagainya. Melalui ajaran beliau, kita tahu, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Orang ini terlalu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ilmu terhadap keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu terlebih istimewa, walaupun lebih daripada hatta kedua ibu bapa kita. Disebutkan dalam hadis bahawa barang siapa yang menunaikan haji, man hajja wa lam yazurni faqad jafani, barang siapa yang menunaikan haji tetapi tidak menziarahiku, maka dia telah mengabaikan ataupun menjauhkan diri daripadaku. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ataupun di sini menunjukkan kepentingan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita tidak tergolong dari orang yang menjauhkan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa ruginya orang yang sendiri menjauhkan diri daripada Rasulullah. Orang yang paling mulia di sisi Allah. La ilaha illallah. Tak ada orang yang banyak berjasa kepada kita seperti jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang tak tidur malam lebih daripada tak tidur malamnya Rasulullah kerana mendoakan kita.
Tidak ada orang yang lebih mendoakan kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mengingatkan, memikirkan tentang kebajikan kita lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang kebajikan kita. Maka pentingnya kita untuk membalas, berterima kasih atas segala apa yang telah dicurahkan Rasulullah kepada kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hidup di dalam kuburannya, begitu pula dengan sekalian para nabi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas tanah ataupun ke atas bumi untuk memakan daripada tubuh badannya para nabi. Seperti yang diketahui bahawa ada beberapa golongan yang tidak dimakan tubuh badan mereka, iaitu daripada mereka dikuburkan sehingga mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti, tubuh badan mereka itu tidak berubah, tidak dimakan tanah. Antaranya para nabi dan para rasul, antaranya orang yang mati syahid, antaranya hafiz Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran dan menjaga daripada kehormatan Al-Quran, menjaga daripada larangan dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang berazan di masjid kerana Allah Subhanahu wa taala selama 7 tahun, tidak dilakukan pekerjaan tersebut melainkan untuk mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti itu, mereka tidak akan, tubuh badan mereka itu tidak akan dimakan oleh tanah. Ada lagi satu golongan yang disebutkan bahawa tubuh badan mereka ini tidak dimakan oleh tanah. Mungkin kita selalu dengar kasidah yang dibacakan, Qamarun, Allahumma salli ala Muhammad, disebutkan bahawa innal arda la tublih fa kaifa tublih wa madihuka fihi wa hubbuhu fi qalbih, iaitu orang yang hatinya itu telah sempurna, telah mantap kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini bumi tidak akan makan daripada tubuh badan mereka. Bagaimana mungkin bumi nak makan tubuh badan orang yang mana lidah mereka itu sentiasa memuji kepada Rasulullah dan dalam hati mereka itu telah sempurna kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan orang seperti ini juga bumi tidak akan makan daripada kulit ataupun tubuh badan mereka. Naam, disebutkan di dalam kitab tafsir Ibn Kathir, begitu juga disebutkan dalam kitab-kitab tafsir yang lain, kitab-kitab para ulama dalam mazhab-mazhab yang lain juga menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang ayat Al-Quran yang berbunyi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu, dan kalau mereka berbuat zalim, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka melakukan kezaliman ke atas diri sendiri. Kezaliman atas diri sendiri ini maksudnya melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah ataupun melakukan larangan Allah, berbuat dosa. Ja'uka, mendatangi kamu, Rasulullah Muhammad, fastaghfirullah, maka mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfara lahumur rasulu, dan Rasulullah memohon istighfar bagi pihak mereka, la wajadullaha tawwabar rahima, maka mereka akan dapati, iaitu orang yang berdosa itu akan mendapati bahawa Allah Maha menerima taubat dan mengasihi. Maka kata Ibn Kathir dalam mensyarahkan ataupun dalam menukilkan ayat ini, satu orang datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda, iaitu menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, orang ini dia kata, ya Rasulullah, Allah berfirman, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu kalau mereka orang yang melakukan kezaliman datang kepada engkau Rasulullah Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah memohon ampun bagi pihak mereka, maka mereka yang berdosa akan dapati Allah menerima taubat dan Maha mengasihi. Maka orang ini mengatakan, aku adalah hamba Allah yang berdosa kepada Allah dan aku mendatangi kamu wahai Rasulullah untuk mohon ampun kepada Allah.
Di sini menunjukkan istighfar yang dilakukan berdekatan dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia punya nilai lebih tinggi daripada istighfar yang kita lakukan bersendirian. Beristighfar, melakukan istighfar berdekatan dengan orang yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah, di sisi orang-orang salih ini mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'uka, mendatangi kamu wahai Rasulullah Muhammad, fastaghfirullah, maka mereka beristighfar kepada Allah di sisi kamu. Nah, pohonkanlah keampunan kepada Allah untuk diriku. Orang ni mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ni aku telah mendatangi kamu, aku orang yang zalim, aku orang yang berbuat dosa, aku ingin beristighfar kepada Allah dan mohonkan istighfar bagi pihak aku. Maka kemudian orang ini membacakan bait-bait syair yang berbunyi, ya khaira man dufinat fil qa'i a'dhumahu, wahai semulia-mulia makhluk yang tertanam tulang-tulangnya ataupun daging-dagingnya itu di tempat ini. Fataba min tibihal qa'u wal akamu, maka dengan disebabkan tertanamnya Rasulullah di sini, maka setiap tempat yang terkait dengan tempat makamnya Rasulullah itu menjadi indah dan harum. Nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu, aku sanggup menggadaikan nyawa aku kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqabrin anta sakinuhu fihi al-afaf wa fihi al-jud wal karam, kerana di tempat pada dirinya Rasulullah itu terdapat kemuliaan, kerana pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tu bersurai pergi meninggalkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibn Kathir menyebutkan bahawa pada waktu itu ada penjaga kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Al-Utbi. Dia duduk di sebelah kuburnya Rasulullah sebagai penjaga, sebagai jaga. Maka pada waktu itu dia terlelap, tertidur. Dalam tidurnya itu dia bermimpi dikejutkan, ataupun dalam tidurnya itu dia dikejutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepadanya, ataupun Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Utbi, pergi bagi tahu dekat orang tersebut bahawa dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Pergi menziarahi Rasulullah, mohon istighfar, kemudian diberikan khabar, dapat tahu yang istighfarnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cash. Dan yang bagi tahu ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu kepada penjaga makamnya itu, agar supaya bagi tahu orang tersebut tentang perkara tersebut. Permintaan untuk diampunkan segala dosa ini merupakan satu permintaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, itu merupakan satu nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau permintaan yang besar itu diterima, dikabulkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara-perkara dunia kalau kita minta pun insya-Allah dapat. Agak-agak dapat atau tak kalau kita minta dengan bersungguh-sungguh. Apa-apa yang kita minta, terutamanya tentang kebaikan di dunia dan kebaikan dan keselamatan di dunia, di barzakh, di mahsyar dan di akhirah, pasti akan dapat di sisi orang yang mulia, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita meyakini bahawa setiap tempat yang mana terdapat orang-orang soleh, di situ ada keberkatan sewaktu mereka hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia, dan tak ada tempat yang lebih mulia daripada tempat yang mana di situ beradanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang ataupun kelompok yang mengatakan ziarah Rasulullah itu bukan rukun haji ataupun rukun umrah, itu memang satu perkara yang wadih, tapi itu bukan satu perkara yang perlu dikatakan. Seakan-akan nak katakan ziarah Rasulullah itu bukan rukun haji dan rukun umrah, seakan-akan mereka mengatakan perkara tersebut seakan-akan nak menghalang orang lain daripada menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan mereka ianya bukan rukun, itulah bid'ah, sebab sebelum ni tak ada orang nak katakan perkara tersebut.
atas dasar kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah. Memang kalau kita pergi haji dan pergi umrah, memang kita nak berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu untuk nak mengucapkan salam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana kita nak cuba tunjukkan usaha kita nak membalas, nak berterima kasih atas sedikit daripada jasa yang banyak yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang telah dicurahkan Rasulullah kepada kita. Berapa banyak Rasulullah berkorban kerana kita. Sampainya agama Islam kepada kita kerana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak tidur malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi menyimpankan doa yang special yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, tidak digunakan untuk dirinya, tidak digunakan untuk ahli keluarganya, tidak digunakan kepada sahabat-sahabat yang baginda cintai, akan tetapi disimpankan untuk umatnya. Nabi memohon keampunan melalui doa tersebut untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka atas perkara-perkara tersebut, kita juga ingin berusaha nak tunjukkan, nak gembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bergembira. Nabi kata, wa syauqah ila ashabi, alangkah rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanyakan, alasna ikhwanu ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Antum ashabi, kata Rasulullah, kamu ni sahabat-sahabat aku, akan tetapi saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang selepas aku, iaitu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, mereka ini sanggup untuk berjumpa dengan aku, sanggup mengorbankan harta dan nyawa mereka hanya untuk berjumpa dengan aku sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah rindu nak jumpa kita, tak sabar nak tunggu kita ziarah Rasulullah. Hanya kita sahaja bila nak pasang niat untuk nak berziarah kepada Rasulullah. Hanya kita sahaja bila nak memupuk kecintaan, kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam, jadi orang yang mengatakan ziarah Rasulullah ni bukan rukun haji ataupun bukan rukun umrah, memang ianya bukan rukun, tapi ianya merupakan satu perkara yang semula jadi kalau kita mengetahui akan keagungan Rasulullah, kalau kita mengetahui tentang pengorbanan Rasulullah yang telah Rasulullah lakukan kepada kita. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tak kenal Allah. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tidak beragama Islam. Kalau bukan kerana Rasulullah, kita tidak mendapat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat baginda yang mana tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah atas nikmat menjadi umat Rasulullah. Moga-moga kita semua dipilih oleh Allah, kita, ahli keluarga kita, pasangan-pasangan kita, kedua ibu bapa kita, menjadi orang-orang yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setiap perkataan kita dan setiap perbuatan kita dan setiap niat yang kita niatkan dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Kemudian sedikit tentang perkara masalah ziarah kubur ini. Dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa setiap kali Nabi datang ataupun apabila tiba giliran aku, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW kebiasaannya akan ziarah kubur, iaitu Nabi seakan-akan merupakan satu perkara yang biasa dilakukan, satu adat rutin yang Rasulullah lakukan untuk ziarah kubur baqi' dan sebagainya. Akan tetapi sekarang ni kalau orang ziarah kubur, biasanya akan diberi label tukang sembah kubur dan sebagainya. Wa'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Yang ini ziarah dan menyembah itu satu perkara yang lain, dan ianya terkait dengan i'tiqad, dengan kepercayaan dan dengan perkara-perkara tersebut yang tersembunyi di dalam hati. Maka bagaimana mungkin nahnu nahkum bil-zawahir wallah yatawalla as-sarair. Kita hanya mampu untuk menghukum daripada luaran, tapi Allah yang mengetahui isi kandungan. Jadi bagaimana mungkin kita nak hukum isi kandungan orang lain bila di ziarah kubur, sedangkan dia melakukan ziarah kubur itu ittiba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Malam Lailatul Nisf min Sya'ban, yang mana yang baru berlalu beberapa hari, kita menyebutkan bahawa malam Lailatul Nisf min Sya'ban Nabi diarah oleh Jibril ataupun Nabi dianjurkan oleh Jibril untuk menziarahi daripada tanah perkuburan, dan Sayyidina Aisyah mendapati Rasulullah berdiri lama untuk berdoa di perkuburan Baqi' sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah tak perlu. Mana-mana Rasulullah doa Nabi mustajab.
Nabi tak perlukan tempat yang barakah agar supaya doanya diterima. Nabi itu sendiri barakah, bahkan tak ada barakah yang lebih besar daripada barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masih lagi Nabi berdoa ataupun menziarahi kubur. Bahkan Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang perlu aku baca?" Maka Nabi SAW mengajarkan, ucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum kepada rumah orang-orang yang beriman, insya-Allah kami akan mengikuti kamu. Lahiqun wa antum salafuna, kamu telah mendahului kamu dan kami akan datang selepas kamu. Mengingatkan kita tentang kematian, mengingatkan kita tentang akhirah, mengingatkan kita tentang kepentingan untuk mempersiap sedia dengan bekalan yang secukupnya untuk menuju ke negeri akhirat. Yaghfirullahu lana wa lakum, moga-moga Allah mengampuni kami dan mengampuni kamu. La ilaha illallah. Dan sebelum bulan Syaban, kita berada di bulan Rejab, dan di hujung bulan Rejab peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana dalam peristiwa Isra' itu Nabi ziarah kubur Nabi Musa. Nak pergi menghadap Allah, satu perjumpaan yang teragung dalam sejarah kemanusiaan. Tak ada perjumpaan yang lebih agung daripada perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nak pergi berziarah, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi masih lagi menziarahi kubur Nabi Musa, yang mana Nabi mengatakan bahawa aku ziarah kuburnya Nabi Musa dan aku mendapati dia sedang solat di kuburnya. Itu yang disebutkan juga di sini oleh Imam Haddad. Beliau Nabi SAW adalah hidup di dalam kuburnya, begitu pula dengan sekalian para Nabi. Al-Anbiya yusallun fi kuburihim. Disebutkan dalam riwayat bahawa para Nabi mereka bersolat di dalam kubur mereka. Bahkan ada satu orang sahabat ataupun seorang tabi'in, dikatakan bahawa selama 50 tahun setiap malam dia akan memohon kepada Allah, "Ya Allah, jikalau engkau berikan kepada sesiapa daripada hamba kamu untuk salat di dalam kuburnya, maka izinkan aku untuk salat dalam kubur aku." Maka orang ini permintaannya selama 50 tahun dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau dia minta setahun pun Allah akan berikan. Ni 50 tahun dia minta kepada Allah. Ni orang-orang saleh, dan tak ada orang yang lebih saleh daripada orang ini. Tak ada orang yang lebih salih daripada para Nabi. Maka para Nabi, Sayyidus Salihin, juga Rasulullah, mereka salat di kubur mereka. Ala kulli hal, jadi Nabi kata aku ziarah kubur Nabi Musa, dan kuburnya itu berdekatan dengan tumpukan pasir berwarna merah, inda kathibil ahmar, ramyat hajar, yang mana kurang lebih satu batu daripada Baitul Maqdis, kuburnya Nabi Musa. Kalau kamu ada bersama aku, kata Rasulullah, aku akan tunjukkan kepada kamu tempatnya. Kenapa Rasulullah nak tunjukkan kubur Nabi Musa? Supaya dilarang untuk ziarah, supaya nak tunjukkan saiz kubur Nabi Musa? Tak, ini ditunjuk, diceritakan tentang kuburnya Nabi Musa, ingin ditunjukkan kuburnya Nabi Musa agar supaya kita dapat ziarah kubur para Nabi. Wah, kata la ilaha illallah. Bahkan berkumpulnya para Nabi dan para Rasul malam Lailatul Isra' dan Mi'raj itu, seakan-akan Nabi berkumpul dengan orang-orang yang berada dalam alam barzakh. Setiap Nabi dan Rasul yang berkumpul di Masjidil Aqsa pada ketika itu, semuanya berada dalam alam roh, datang dengan keadaan roh mereka, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam tersebut diturunkan agar supaya dapat berkumpul dan dapat salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha, ini merupakan ajarannya Rasulullah, ini merupakan amalannya Rasulullah, menziarahi kubur, berdoa di kubur dan sebagainya. Akan tetapi kita berada di zaman yang mana kata Imam Haddad, zamanun ukisat ahwaluhu wa sara alwajhu ala haddil qafa. Muka dah iaitu kita berada di zaman yang keadaannya dah terbalik. Keadaan dah terbalik, muka seakan-akan di belakang, fikiran pun jadi songsang. Orang fikir dah tak straight seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Manasikul Hajj,
ada menulis cara untuk nak menziarahi Rasulullah. Bahkan para ulama banyak menuliskan tentang cara-cara dan adab-adab menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak mereka tulis adab untuk ziarah Rasulullah, melainkan iaitu ziarah kubur Rasulullah itu merupakan satu perkara yang diambil berat oleh orang-orang saleh, orang-orang ahli ilmu dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi mengatakan bahawa bila kita ziarah kepada Rasulullah, kita bagi salam, kita berdiri sekejap, kita bagi salam kepada Rasulullah. Kemudian selepas beri salam kepada Rasulullah, kita gerak sedikit ke kanan untuk beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila kita gerak sedikit ke kanan, kita ke belakang sikit. Supaya apa? Supaya penghormatan kepada Rasulullah itu lebih, seakan-akan kita belakang sikit lah di depan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah selesai beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar, kita gerak ke kanan lagi untuk beri salam kepada Sayyidina Umar, dan kita gerak ke belakang sikit. Maksudnya Rasulullah, bila bagi salam kepada Rasulullah tu paling depan, kemudian Sayyidina Abu Bakar kita ke belakang sikit, kemudian bila bagi salam kepada Sayyidina Umar kita belakang sikit. Wahakadha. La ilaha illallah. Dan berkata Imam Nawawi, kalau orang kirim salam kepada Rasulullah kepada kita, maka kita sampaikan salam mereka juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita untuk menjadi umat Rasulullah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai nabi dan rasul. Dan juga kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dengan sebab usahanya telah sampai hidayah kepada kita, kerana dengan susah payahnya baginda telah sampai Islam dan kepada diri kita dan diri keluarga kita. Naam. Maka ziarah kepada Rasulullah ini pada hakikatnya hanyalah sebagai satu penghargaan yang kecil yang kita ingin sampaikan ataupun kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas risalah yang dibawa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tulis nama kita, nama pasangan kita, nama anak-anak kita, nama kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita untuk menjadi zuar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dapat menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan orang yang menziarahi Rasulullah selepas kewafatannya sama seperti menziarahinya pada masa hidupnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih kita juga untuk menjadi daripada orang-orang yang dapat menunaikan haji, dipilih untuk menunaikan haji, dan juga moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan haji tahun ini haji yang mendatangkan banyak manfaat dan faedah dan ganjaran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga haji tahun ini dipermudahkan bagi orang-orang yang menunaikan haji, khususnya di zaman Covid ini. Moga-moga mereka diberikan segala kemudahan, dipermudahkan segala urusan mereka pergi dan balik haji pada tahun ini. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, dan ingatlah, jika anda mahu memulakan sesuatu perkara yang penting seperti mahu berlayar atau berkahwin dan sebagainya, hendaklah anda memesyuaratkan dengan orang yang anda percaya dari hal dirinya dan agamanya dari salah seorang saudaramu. Kemudian jika anda merasa puas dengan apa yang dinasihatinya, maka hendaklah anda bersembahyang 2 rakaat sunat dengan niat istikharah. Kemudian seusai salat itu anda berdoa pula dengan doa yang masyhur. Nabi SAW bersabda, ma khaba man istakhar wala nadim man istashar. Tidak akan rugi siapa yang sembahyang istikharah, dan tiada akan menyesal siapa yang bermusyawarah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang ahli dalam sesuatu bidang kalau kamu tak ada ilmu. Ahla dzikr. Di sini ahlu dzikr ada 2 makna. Ahlu dzikr ni orang yang berilmu. Yang kedua, ahlu dzikr juga orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti', jangan kamu mentaati ataupun mendengar daripada perkataan-perkataan orang yang man aghfalna qalbahu an dzikrina, yang mana kami lalaikan hati mereka daripada mengingati kami. Wattaba'a hawah, dahlah lalai daripada mengingati Allah, kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Dan kebiasaannya orang yang lalai
mengikut kadar kelalaiannya daripada mengikuti Allah, dia akan mudah untuk mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta, dan keadaannya itu berada dalam keadaan yang berbahaya. Jadi orang yang kita minta mesyuarat ini perlulah orang yang ada ilmu tentang perkara tersebut. Yang kedua, orang yang perlu untuk kita minta mesyuarat adalah orang yang hatinya sentiasa ingat kepada Allah, orang yang salih. Jangan pula kita minta mesyuarat kepada orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Dan bila kita bermesyuarat dengan orang-orang salih ni, jangan pula kita saja nak test water, kita nak tengok apa yang dia cakap. Sebab orang-orang salih ni, mereka mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau kita bermesyuarat dengan mereka dan tak ikut apa yang dimesyuaratkan, apa yang diisyaratkan oleh mereka, takut-takut berlaku pula keburukan kepada diri kita. Maka dalam agama Islam dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk kita bermesyuarat dan dianjurkan untuk kita beristikharah. Dan tak ada orang yang lebih banyak bermesyuarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh sahabat, walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang yang diberikan akal yang sempurna, walaupun orang baginda sallallahu alaihi wasallam diberikan pemikiran yang jauh ke hadapan, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam dibantu dengan wahyu dan dibantu dengan mukjizat yang mana wahyu itu tidak salah. Bahkan setiap perkataan yang keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak keluar satu perkataan daripada lidah Rasulullah itu melainkan ianya adalah wa ma yantiqu anil hawa, tidak keluar daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali ianya adalah wahyu yang benar. Akan tetapi masih lagi Rasulullah bermesyuarat untuk mengajarkan kepada umatnya tentang kepentingan mesyuarat, kepentingan mengambil pendapat, mendengar pendapat orang lain, dan kalau pendapat itu mendatangkan kebaikan, maka diterima pendapat tersebut. Dan bermesyuaratlah dengan orang yang amanah. Orang yang amanah ni adalah orang yang jaga agama mereka. Orang yang jaga agama, maka mereka adalah orang yang amanah. Kalau mereka dapat jaga agama, maka perkara lain pun mereka akan jaga. Dipermudahkan untuk mereka jaga perkara-perkara yang lain. Bermesyuaratlah dengan orang yang jujur dalam perkataan mereka, jujur dalam perbuatan mereka. Bermesyuaratlah, mungkin sahaja Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ilham tentang sesuatu perkara melalui mereka. Mungkin kebaikan untuk diri kita itu melalui mereka. Maka sebab itu kita dianjurkan untuk bermesyuarat. La ilaha illallah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, seorang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tak perlu untuk nak bermesyuarat pun, Jibril boleh turun bagi tahu kat Rasulullah, ya Rasulullah, Allah kata macam ni. Tak perlu nak bermesyuarat dengan orang lain. Akan tetapi masih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat. Apatah lagi kita yang terkadang fikiran kita ini dikaburi dengan hawa nafsu. Fikiran kita ini terkadang dikawal oleh emosi dan sebagainya. Maka perlu, lebih-lebih lagi perlu untuk kita bermesyuarat. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isterinya, hatta tentang perkara-perkara rumah, daripada perkara-perkara kecil, daripada pembelian barang rumah, dan juga sehingga sebesar-besarnya perkara pemerintahan. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah, yang berikan pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya mencukur rambut baginda terlebih dahulu, kerana pada waktu itu orang-orang Islam dikejutkan dengan berita mereka terpaksa kembali ke kota Madinah tanpa menunaikan umrah. Mereka terpaksa kembali ke kota Madinah tanpa menunaikan ibadat umrah. Maka diorang tak boleh nak brain, tak boleh nak fikir, macam mana aku nak cukur rambut sedangkan aku belum tawaf di Kaabah, aku belum melihat kepada Kaabah, aku belum sa'i dan sebagainya, belum tahallul, macam mana nak cukur rambut. Maka Nabi SAW pada waktu itu kembali ke kemahnya dalam keadaan sedih. Kerana apa? Kerana sahabat tak buat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah suruh mereka cukur, seorang pun tak cukur. Sebab apa? Sebab masa tu sahabat tengah berada dalam keadaan macam confused, macam hati dia
tak boleh nak terima yang diorang terpaksa kembali ke kota Madinah. Maka Sayyidatina Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, apa kata kalau kamu keluar dan cukur rambut dahulu? Mungkin lepas tu mereka akan ikut. Kemudian Rasulullah pun terima mesyuarat ataupun cadangan yang diberikan oleh Ummu Salamah. Nabi pun panggil tukang cukur rambut. Nabi cukur rambut. Apabila sahabat melihat Nabi cukur rambut, maka keseluruhan mereka juga cukur rambut kerana melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka perkara itu diselesaikan, iaitu melalui pendapat yang Rasulullah terima daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amruhum syura bainahum, perkara-perkara mereka itu adalah berdasarkan mesyuarat yang dilakukan. Bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr, dan bermesyuaratlah kamu kepada mereka. Bermesyuarat dengan orang yang walaupun akal fikirannya lebih rendah daripada Rasulullah. Rasulullah akal fikiran yang paling sempurna, paling mulia, paling tinggi. Walaupun dengan orang yang kalau bukan kerana Rasulullah mereka tak dapat hidayah, iaitu mereka berada dalam kegelapan, melakukan kezaliman dan sebagainya, masih lagi Rasulullah sebelum ini mereka melakukan dosa, tapi disebabkan Rasulullah, dosa mereka diampunkan. Orang-orang seperti ini pun masih lagi diambil pendapat mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakala diajarkan dalam agama Islam agar supaya kita tidak merasakan, bahkan salah satu tanda akhir zaman adalah orang yang merasakan pendapatnya itu adalah yang paling benar. Mu'jibun bira'i, orang yang merasakan pendapatnya itulah yang paling benar, orang lain semua salah, dia seorang je betul. La ilaha illallah. Menyalahkan orang lain, tak salahkan diri dia. Okeylah, terkadang memang walhasil perkara yang paling penting adalah untuk bermusyawarah dan juga kita beristikharah. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, tidak rugi orang yang istikharah dan tidak menyesal orang yang bermusyawarat. Dan istikharah ini boleh dilakukan pada bila masa. Untuk sembahyang sunat boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan niat istikharah. Bahkan orang-orang salih mereka suka beristikharah setiap hari. Bahkan disebutkan bahawa mereka akan gabungkan solat istikharah ini dengan solatul duha. Mereka bila solat duha, mereka akan niat istikharah juga. Jadi setiap hari tidak berlalu melainkan mereka memohon istikharah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mereka melakukan sesuatu perkara baik daripada sekecil-kecil sehingga sebesar-besar perkara, melainkan mereka memohon kebaikan, mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala agar setiap perkara yang mereka lakukan itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan berhenti di sini. Moga-moga apa yang disampaikan mendatangkan manfaat buat kita dan keluarga kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan manfaatkan kita dengan ilmu yang disampaikan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mendatangkan banyak manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumnya. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebagai peringatan, insyaAllah malam ni selepas solat maghrib, insyaAllah kita akan adakan bacaan ratib Al-Haddad dan diikuti dengan bacaan kitab nasihat agama wasiat iman. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang berkesempatan, berkelapangan dijemput hadir insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.